Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen cerita misteri seram dan sejarah. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Tajuk cerita hari ini adalah Hantu Bangkit. Mungkin segelintir daripada kita pernah mendengar atau mengalami peristiwa ini. Kadang-kadang terfikir, bolehkah orang yang sudah mati bangkit dan hidup semula dari kubur, atau itu hanya jelmaan jin ataupun syaitan? Sebelum kita mulakan, Izzat yang berasal dari Sarawak akan menceritakan tentang hantu bangkit. Hantu bangkit sememangnya urban legend untuk penduduk kampung di sini. Sebelum saya mulakan cerita, saya ingin meminta maaf sekiranya cerita saya ini bosan ataupun kurang menarik. Cerita ini saya dengar dari ayah saya pada suatu hari. Selepas asar terdengar bunyi pukulan kayu yang seperti bunyi hendak berbuka puasa. Ayah dan jiran-jiran sebelah berasa pelik kenapa tiba-tiba orang buat pukulan itu. Kemudian terdengar pengumuman dari surau menyatakan bahawa Pakcik Said, bukan nama sebenar, telah meninggal dunia. Muka ayah terus gelisah dan mengarahkan ibu saya untuk memanggil anak-anak untuk masuk ke rumah segera. Untuk pengetahuan anda, Pakcik Said ini keturunan hantu bangkit. Semasa waktu hendak maghrib, keadaan kampung sangat sunyi. Selepas azan maghrib berkumandang, tiba-tiba pintu rumah kami diketuk. Mula-mula perlahan dan ayah menunjukkan isyarat supaya senyap kepada kami. Kemudian ketukan itu semakin lama semakin kuat dan menggegarkan seluruh rumah. Waktu itu rumah kayu. Ayah bangun dan menghampiri pintu tersebut. Pergilah, aku tak nak keluar. Aku mengantuk nak tidur, cakap ayah. Lepas itu ketukan tersebut berhenti. Ayah cakap orang yang ketuk tadi itu adalah Pakcik Said. Waktu itu kebanyakan rumah yang dikacau adalah kenalan rapat arwah Pakcik Said, termasuk ayah saya. Keesokan pagi, keadaan rumah begitu busuk dan apabila kami membuka pintu rumah, terdapat banyak tanah berselerak, yah tanah kubur. Itu bukan penamat dia. Penduduk kampung sekali lagi berada dalam keadaan ketakutan bila rumah mereka satu persatu didatangi Pakcik Said. Kemudian orang kampung ada cakap yang diorang terserampak dengan Pakcik Said. Ada yang cakap dia pergi menjala di sungai. Ada juga yang cakap terserempak dengan dia tengah hisap rokok dekat pondok depan balai raya. Semua yang diorang nampak sama seperti kegiatan Pakcik Said semasa hidup. Hampir seminggu penduduk kampung berasa dalam ketakutan. Yang bujang tidak lagi keluar melepak sampai lewat malam. Budak-budak turun mengaji dekat surau, hingga surau pun 5-6 orang saja yang datang. Maghrib dan Isyak, hampir semua aktiviti malam yang selalu orang kampung buat, semuanya terhenti selepas maghrib. Tak lama lepas itu, nasib baiklah ada seorang ustadz nih yang kebetulan datang ke kampung hendak melawat makcik dia. Jadi orang kampung pun meminta bantuan dari ustadz ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di kampung itu. Selepas Isyak, penduduk kampung dan ustadz itu segera mencari di mana Pakcik Said berada. Hampir satu kampung sudah mereka cari, tetapi kelibat Pakcik Said tidak kelihatan. Sehinggalah ada seorang penduduk ini memberitahu bahawa dia terlihat Pakcik Said berjalan menuju ke hujung kampung. Untuk maklumat anda, jalan yang menuju ke hujung kampung adalah jalan menuju ke kubur. Jadi, mereka semua bergegas menuju ke tempat yang dimaksudkan. Lepas tu, diorang lihat Pakcik Said tengah duduk di bawah pokok sambil menghisap rokok daunnya. Kemudian ustaz tersebut membaca beberapa doa dan memberitahu kepada Pakcik Said, "Pergilah engkau wahai makhluk Allah. Di sini bukan lagi duniamu. Segala hubunganmu dengan dunia ini sudah terputus. Dengan nama Allah,
pergilah kamu dari dunia ini. Kemudian Pakcik Said menjadi semakin kurus. Baju yang dipakainya menjadi lusuh, kulitnya mengerupas dan tertanggal. Selepas itu, Pakcik Said semakin pudar dan menghilang. Selepas itu keadaan kampung kembali pulih, tetapi keluarga Pakcik Said telah dihalau oleh orang kampung kerana mereka bimbang perkara sama akan berlaku lagi jika mereka ada di sini. Ada orang yang cakap mereka sekarang menetap di Semenanjung. Wallahu alam bisawab. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan di hidup Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda seperti biasa dan cerita ini sampai di sini. Harap maaf jika ada silap dan terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.